Hari ini saya nak tunjukkan tutorial cara kita nak mengisi jadi fasa 2 dalam Hermes 2 tu yang dikongsi oleh Cikgu Maslan dalam grup educator tu. Okey, mula-mula sekali kita buka dahulu link yang diberi oleh Cikgu Maslan tadi. Gunalah mana-mana browser dan kita key inkan laman web yang diberikan https://tinyurl. Ini dah ada sini, saya dah buat tadi. tinyurl.com/ycxb5wjd. Okey, dia akan bawa kita ke Google Drive. Pastikan kita dah sign in untuk Google Drive lah. Okey, bila dah masuk ke Google Drive, kita download mana-mana yang ada kaitan dengan kita. Contohnya kita guru akademik, maka kita download dalam guru akademik. Kalau kita guru bukan akademik, contohnya ketua bidang, dia akan download di bahagian guru bukan akademik. So kalau AKP, download di AKP lah. Macam kita contohnya guru akademik, pergi kepada guru akademik, downloadkan file Word ni. Right click, download. Bila kita dah tekan download, dia akan masuk ke dalam folder download kita. Folder download. Okey, pergi ke folder download. Saya dah download tadi, maka dia dah ada di sini lah. So kita buka sahaja folder yang kita dah download tadi tu, file yang kita dah download tadi tu. Ni bendanya. Okey, benda ni yang kita kena copy dan masukkan ke dalam Hermes. Ke dalam Hermes. Nanti kita tengok dekat Hermes macam mana kita nak buatnya. Okey, selesai untuk bahagian download link yang telah diberi tadi. Kita buka Hermes. Pastikannya Hermes 2. Tak boleh pergi ke Hermes 1. Hermes 2 adalah yang terbaik. Okey, Hermes. Kita type saja Hermes 2. Google saja akan keluar terus. Pastikan dia Hermes 2. Klik login. Masukkan ID pengguna, biasanya IC kita. Kemudian kata laluan. Kalau ingat, masukkan terus kata laluan. Kalau tak ingat, tanya Kak Gayah lah. Kena tanya Kak Gayah. Dia akan reset semula password kita. Dan kemudian kita masukkan kata laluan yang baru. Okey, dan jangan, kalau boleh elakkan lupa kata laluan ni. Ataupun yang keduanya, elakkan daripada kita cuba. Kalau tak ingat langsung, jangan kita main cuba-cuba. Sebab dia 2 kali ataupun 3 kali, saya tak ingat, dia akan block kita daripada masuk Hermes ni. Okey, banyak kerja lah jadinya. Okey, masukkan kata laluan. Kemudian dia akan bawa kita kepada paparan utama, halaman utamanya. Okey, dekat halaman utama ni, kita pergi ke sini, data perjawatan. Data perjawatan, klik deskripsi tugas. Deskripsi tugas. Dekat deskripsi tugas, kita mouse over kan ke atas fungsi. Okey, di atas fungsi dia akan keluar selenggara komponen deskripsi tugas. Dekat sini kita tekan klik selenggara, tekan lagi, klik lagi, kita klik selenggara komponen deskripsi tugas. Keluar muka kacak masing-masing. Okey, tekan nama yang ada link ataupun highlight biru ni. Okey, sinilah benda yang kita kena copy dan pastekan. Daripada Word tadi copy dan kita pastekan ke dalam Hermes. Sinilah tempat dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 benda yang kita kena copy dan pastekan. Okey, kita pergi satu persatu. First, maklumat umum. Maklumat umum. 2 perkara sahaja yang kita kena buat di maklumat umum, iaitu pertamanya kita tulis ataupun kita masukkan ringkasan jawatan sebenar kita tu. Contohnya kalau kita PPPS, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah, kita letak PPPS ataupun PPP sahaja. Okey, dan yang keduanya, grade jadi ni kita pilih
Kalau kita 48, letak 48, 52, letak 52. Macam saya 44, saya letak 44. Okay, yang ni jangan usik. Pilihan-pilihan ni biarkan sahaja. Tekan simpan. Okay, tekan simpan. Saya dah buat tadi, so itu keluar butang kemas kini. Kalau yang baru nak buat, nanti dia akan keluar, tekan butang simpan. Okay, selesai untuk yang pertama, tab pertama. Tab kedua, tujuan perwujudan jawatan. Okay. Dekat tujuan perwujudan jawatan ni, dia biasanya dia akan tulis tambah kat sini. Kalau tak silap saya lah, tambah. Ini saya dah buat tadi. Okay, dia keluar tambah kat sini. Kita tekan tambah. Bila kita tekan tambah, dia akan keluar menu ni macam ni. Okay, bila tekan tambah, dia akan keluar menu macam ni. Okay, dekat sini, ini kita kena rujuk dengan word yang kita download tadi tu. Okay, dekat mana tujuan perwujudan jawatan? Ni dia. Tujuan perwujudan jawatan. So, kita copy sahaja yang ini. Semua sekali kita copy. Okay, nak copy, kena Ctrl C. Kita guna Ctrl C atas keyboard tu. Okay, Ctrl C. Sebab dekat Hermes dia tak boleh right click dengan paste. So kita guna Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste. Okay, Ctrl C dahulu, Ctrl C tu copy. Pergi balik kepada Hermes tadi. Kita pastekan dekat sini. Kita pastekan dekat objek ni. So dia akan keluar semua ayat. Okay lah, saya bagi contoh. Saya delete dulu. Okay, kita pastekan dekat sini, Ctrl V. Okey, dekat objek ni, objek mengajar mendidik ni kita pastekan kat sini. Okey, asal dia dia keluar satu perkataan lain lah. Okay, kita pilih perkataan. Dekat kata kerja ni, kita pilih perkataan pertama yang ada dekat objek tadi. Macam sekarang ni, pertama yang ada dekat objek tadi yang kita paste tu ialah mengajar. So kita cari mengajar dalam ni. Lain dia punya jawatan, lain dia punya ayat lah kat sini ni. So kita yang 44 mengajar. So cari perkataan mengajar. Tapi saya dah cari tadi tak ada perkataan mengajar. So kita ambil lain-lain. Bila kita tekan lain-lain, dia akan keluar di sini tambahannya. Okey, sini kita masukkan mengajar. Kita masukkan sini mengajar. Dan ayat dia kat sini tadi dah settle. Kita dah pastekan tadi. Okey. Seterusnya, hasil. Apa nak tulis? Apa nak letak dekat hasil ni? Dekat hasil, kita sambung ayat yang ni saja tadi. Contoh, mengajar, mendidik, menilai, mentaksir murid selari dengan Akta Pendidikan 1996 ni, Fakta Falsafah Pendidikan, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Ayat hasil dia apa? Inilah hasil dia ni. Memperkembangkan potensi individu secara holistik. So, yang ni kita cut dia. Ctrl X. Ctrl X ialah cut. Okay, potong. Kemudian, kita pastekan dia di bawah ni, di hasil ni. Ctrl V. Okay. So, ke arah ni kita buang. Ke arah kita buang. So, sambungan ayat dekat sini lah. Objektif dia. Yang ni, hasil dia apa? Memperkembangkan. Okay, tu saja cara dia. Dan satu lagi, setengah komputer ataupun laptop dia tak dapat tengok yang ni, situasi dia dalam keadaan yang zoom. So bila terzoom, bila di zoom, dia dalam bentuk macam ni, full screen macam ni, dan tak nampak pun butang kat bawah untuk tekan tambah ke, nak tekan simpan ke. Yang ni cara dia, pergi kepada setting dekat browser masing-masing. Kalau Chrome dia ada 3 titik sini ni, tekan 3 titik ni, sini ada zoom. So kita kurangkan zoom dia sehingga kita nampak perkataan simpan setting button dia ni. Okey, sehingga kita nampak. Kemudian tutuplah benda tu. Ataupun kalau kita gunakan laptop kita punya trackpad tu, kita biasanya lah yang sekarang ni boleh pinch to zoom juga. So cuba pinch to zoom, zoom in ataupun zoom out dekat trackpad atas di laptop masing-masing tu. Ataupun kalau gunakan mouse lagi senang, mouse dan keyboard, tekan control, kemudian scroll je mouse up and down, up ataupun down, up
up untuk zoom in, down untuk zoom out. So kita adjust lah ikut kesesuaian kita sehingga kita nampak 3 butang ataupun beberapa butang setting dekat bawah ni. Okey. Selesai untuk bahagian tujuan perwujudan jawatan. Tekan simpan. Okey. Okey. Selesai. Yang kedua, yang ni yang banyak sikit yang kita kena buat, accountability. Dekat accountability, saya dah buat tadi ni. Okey, saya tunjuk contoh lah. Macam sekarang ni butang tambah tak berapa nampak kan. Kita zoom out kan dia lah. Okey. Kita tekan butang tambah. Tekan butang tambah, dia akan bawa kita satu paparan macam ni. Macam yang tadi juga ni. Okey, kata kerja dia ambil perkataan pertama, tapi kita cari dekat mana? Dekat accountability. Dalam Word tadi tu accountability. Ni dia accountability. So kalau kita 41, ambil dekat 41. Kalau kita 44, ambil di 44. Kalau 48, 48 lah. Kalau begitulah seterusnya. Okay, accountability. Ambil dahulu, copy dahulu yang ni. Highlight kan dia. Copy. Highlight, Ctrl C untuk copy. Kemudian pergi semula pada Hermes kita. Paste. Ataupun Ctrl V dekat objek ni. Objek. Ctrl V. Ini contoh sebab saya dah buat tadi. Okey, contoh dia. Ctrl V. Okey, kita buang nombor 1 tu. So kata kerja dia kat mana? Ni dia. Perkataan pertama dalam objek tu. Melaksanakan. So kita ambil dekat kata kerja ni, pilihan ni kita cari melaksanakan. Mana melaksanakan ni? Ni dia, melaksanakan. Okey. Kemudian hasil, macam mana kita nak letak hasil? Yang saya sebut tadi, kalau dia sebut untuk ataupun bagi, start daripada ayat tu, kita copykan dia ataupun kita cut dia. Kita cutkan dia. Ctrl X. Kita klik bawah ni, Ctrl V. Okey. So, selesai untuk accountability. Tekan simpan. Tekan simpan, tekan OK. Tekan OK. Selesai untuk accountability. Tapi ada lagi satu, iaitu tugas utama. Tugas utama ni apa dia pula? Kita tengok balik dekat Word tadi yang kita dah download tu. Ni dia tugas utama. Ada A, B, C, D, E. Ada lagi bawah? Tak ada. Ni yang kedua dah. Okay. A, B, C, D, E. So yang ni kena copy satu persatu. Jangan copy semua. Satu persatu. Contohnya A sampai kepada perkataan harian ni. Copy. Ctrl C. Pergi balik pada Hermes. Okay, kita tekan tambah untuk tugas utama ni. Tekan tambah. Dia akan keluar satu kotak sini. Okay, kotak ni lah kita pastekan. Yang kita copy tadi tu. Ctrl V. Okay. Buang huruf A. Kemudian jangan tekan simpan dulu. Tekan tambah. Sebab kita ada banyak tadi kan. Ada sampai E. So pertama dah. B pula letak sini. Yang B. Okay, kita pergi balik pada Word yang kita download tadi. Ni B. Menyediakan. Sehingga kepada kreatif ni. Ctrl C. Copy. Pergi balik kepada Miss. Pastekan dia di sini. Ctrl V. Buang huruf B tu. Tekan lagi tambah. Begitulah seterusnya. Tekan lagi tambah. Pergi balik dekat Word yang kita download. Ambil C pula. Melaksanakan sehingga RPH ni. Okay, Ctrl C. Pergi balik dekat Hermes. Klik Ctrl V. Okay, pastekan dia di sini. Buang huruf C. Alhamdulillah. Ada lagi dua kan? Tambah lagi. Pergi balik dekat Word yang kita download tadi. Kemudian highlightkan. Ctrl C. Pergi balik dekat Hermes. Klik Ctrl V. Paste. Okay. Buang huruf D. Dan yang kelimanya tekan lagi tambah. Pergi balik dekat Hermes. Pergi balik dekat Word yang kita download tadi tu. Membuat refleksi sehingga penambahbaikan. Copy, Ctrl C, pergi balik dekat
Hermes, klik yang kelima, Ctrl V untuk paste, buang E dia. Selesai, barulah kita tekan simpan. Okey. Dan okey. Maka dia akan masuk di sini. Dia masuklah dia di sini. Ni yang saya baru buat. Yang ni saya baru buat. Okey. Benda tu saya dah buat tadi. Tu yang benda yang sama dia keluar. Okey, kalau kita baru buat tadi, dia akan keluar satu. Okey, yang ni saya dah buat, dia ada kat sini. Samalah juga dengan yang keduanya. Tekan lagi tambah. Tekan lagi tambah. Ambil yang kedua pula. Di dalam Word yang kita download tadi, ni nombor 1. Accountability yang pertama, accountability yang kedua. Sini. Dan ini dia punya tugas utama. Okay, accountability kedua, tugas utamanya A, B, C, D, E, F, G. Kemudian accountability ketiga, ada lagi. Tugas utama dia A, B, C, D, E, F. Kemudian accountability yang keempat, A, B, C, D, E, F. Accountability kelima, itulah seterusnya sampailah ke 8. Yes, ke 8. Copy, paste. Saya tunjukkan lagi sekali untuk poin yang kedua pula. Okay, accountability. Tapi yang pertama tadi kita dah selesai. Accountability dan tugas utama. So, sekarang ni kita pergi kepada, macam saya tadi, saya punya accountability, saya dah buat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay lah, kita buat nombor 3. Saya padam dulu. Sekejap, saya padam dulu yang saya dah buat tadi. Okay. Okey, yang kedua pula. Okey, yang kedua, sini tempat dia melaksanakan, ya. 44, accountability pertama sudah, accountability kedua melaksanakan. Kita copy sampai habis. Yang kedua ni, Ctrl C, pergi balik dekat Hermes, kita pastekan dekat objek. Ni kira kosong lagi lah ni sebenarnya kan, contohnya kan. So kita Ctrl V kan di sini, dia akan tampalkan dia yang kita copy tadi di sini. Buang nombor 2. Yang ni pun kosong kan, kosong tadi. Dan kata kerja yang pertama disebut dalam kataan dia ialah melaksanakan. So kita scroll cari melaksanakan, jumpa melaksanakan, klik melaksanakan. Kemudian bawah ni hasil ni apa nak ambil? Kita ambil macam tadi juga. Kalau ada perkataan untuk ataupun perkataan bagi ataupun mana-mana perkataan yang sesuai selepas ayat objek, masukkan hasil dia. Contohnya yang ni bagi, copy je, cut bagi ni, cut iaitu Ctrl X, cut. Dia akan potong, dia akan tampalkan di sini Ctrl V. So ayat ni bersambung daripada sini pergi ke sini saja. Okey. Kemudian tekan simpan, dia akan pergi kepada tugas utama tadi. Okey, tugas utama. So macam ni lah juga yang tadi. Okey, saya tunjuk contoh yang senang lah, yang bukan senang. Contoh yang ketiga pula. Yang ni saya dah isi. So saya tunjuk yang ketiga lah, senang. Tak payah saya nak delete banyak kali. Tambah. Okey, tekan tambah. Okey, pergi balik kepada Word. Yang kedua kita dah selesai. Yang ni dengan yang ni, macam nombor 1 tadi kita buat. Okey, kita pergi yang ketiga. Kita copy dulu accountability dia yang ketiga. Ctrl C, pergi balik kepada Hermes, pastekan dia dekat objek. Ctrl V, buang nombor 3 ni. Okey, kata kunci, kata kerja yang pertama dia guna sini melaksanakan juga. So kita ambil lah, carilah melaksanakan. Okey, melaksanakan. Lepas tu bawah dia hasil, kita ambil perkataan ada bagi. Ni ada bagi, so kita ambil bagi. Okey, Ctrl X untuk cut, Ctrl V untuk paste. So ayat ni bersambung di sini. Tekan simpan.
Okey. Okey. So keluar tugas utama, kita tekan tambah. Tugas utama nak ambil kat mana? Tugas utama kita ambil dekat Word yang kita download tadi. Ni tugas utama tadi ni. Ini. Kita dah buat tadi nombor 1, nombor 2 saya dah siap tadi. Saya tunjuk contoh yang nombor 3 lah. Okey, tugas utama dia ada A, B, C, D, E, F. So kita ambil satu persatu, jangan ambil semua. Merancang sehingga perkataan permainan, Ctrl C, kemudian pergi semula kepada browser kita Hermes, klik dan Ctrl V untuk paste. Okey, buang huruf A, jangan tekan simpan, tekan tambah. Okey, tekan tambah sebab dia ada banyak tadi kan. Tekan tambah. Untuk yang kedua pula, cari balik dekat dekat Word yang kita download. Ambil yang kedua pula, memantau sehingga perkataan murid. Ctrl C, pergi semula ke Hermes, klik, Ctrl V untuk paste. Buang huruf B, tekan tambah lagi. Yang ketiga pula, pergi semula pada Word yang kita download, kemudian ambil yang ketiga iaitu C ni, sehingga perkataan murid, highlightkan dia, Ctrl C, copy, pergi kepada semula kepada Hermes, pastekan di tempat yang ketiga ni, Ctrl V. Ctrl V. Okey, buang huruf C. Ada lagi, tambah lagi. Pergi semula dekat Word, ambil yang keempat. Okey, sehingga perkataan potensi, Ctrl C, copy, pergi semula ke Hermes, klik, Ctrl V, paste dekat yang keempat. Buang huruf D, tambah lagi. Okey, pergi semula dekat Word. Okey, highlightkan membantu tu sehingga co-curriculum, Ctrl C, copy. Okey, pergi semula dekat Hermes nombor 5, klik dan tekan Ctrl V. Buang huruf E. Ada lagi, satu lagi F. So, kita tambah lagi satu. Ada kat bawah ni, dah tekan tambah, ada kat bawah ni. Ni dia. Okey, kita pergi semula dekat Word. Okey, highlightkan kataan yang ada kaitan ni sampai F saja, tak ada lagi bawah tu. Okay, Ctrl C, copy, pergi semula dekat Hermes, klik, tekan Ctrl V dan buang huruf F tu. Okay, siap untuk tugas utama poin yang ketiga, accountability poin yang ketiga. Tekan simpan. Okay, so dia keluar di sini yang ketiga. Kita ada berapa poin lagi? Kita tengok dekat Word nanti. Ada dah poin ketiga ke pun kita dah selesai. Kita buat sama juga dekat poin keempat, kelima, keenam dan juga 7 dan 8. Saya bagi satu contoh senang lagi. Bukan contoh senang, bagi satu contoh satu lagi. Okey, yang keempat. Copy accountability yang keempat. Pastikan dalam rumah yang sama di G44. Kalau kita G44, jangan pergi rumah jiran sebelah ni. Okey, yang keempat, copy, Ctrl C, balik semula ke Hermes, kita tekan tambah yang keempat kan, pastekan dekat objek ni, klik objek, kotak objek dan Ctrl V, paste. Buang nombor 4. Okey, kata kerja yang pertama ada kat sini ialah membantu. So kita cari dekat pilihan atas ni, membantu. Tu atas sekali, membantu. Kemudian hasil dia, ingat macam tadi kita sebut bagi ataupun untuk. Copy start daripada perkataan bagi ataupun untuk tu, highlightkan dia, Ctrl X untuk cut dan kita pastekan dia di bawah ni, Ctrl V. Okey, tekan simpan. Okey. Kemudian ada keluarlah paparan untuk tugas utama pula. Macam tadi juga, kita tekan tambah, keluar satu kotak. Kalau kita tekan lagi tambah, dia akan keluar kotak kedua. Kita isi satu persatu lah. Tekan tambah, keluar kotak pertama, pergi balik dekat Word. Okey, tugas utama. Tugas utama untuk poin yang keempat.
kan. Ada berapa? A, B, C, D, E, F. Ada 5. Ada 6. So kita copy yang satu persatu. Yang A dulu kita copy. Highlight, Ctrl C, pergi kepada Hermes balik, klik, Ctrl V, buang huruf A. Okey, tekan tambah. Point yang kedua, pergi balik dekat Word, copy, Ctrl C, pergi balik dekat Hermes, Ctrl V, buang huruf B tu, tambah, pergi balik dekat Word, highlightkan yang ketiga, Ctrl C, pergi balik dekat Hermes, klik, Ctrl V, buang C tu, tekan tambah, pergi balik dekat Word, highlightkan yang keempat, Ctrl C, pergi balik dekat Hermes, klik, Ctrl V, buang huruf D, tambah lagi. Okey, yang kelima, pergi balik dekat Word, highlightkan yang E, perkataan murid, Ctrl C, copy, pergi balik dekat Hermes, klik, Ctrl V, buang huruf E, dan yang terakhir tambah, ada kat bawah ni pergi balik dekat Word, copy, highlightkan yang keenam, Ctrl C, pergi balik dekat Hermes, klik, Ctrl V, buang huruf F tu, tekan tambah. Tak payah lagi tekan tambah sebab dah cukup 6. Ada 6 semua kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Okey, saya tekan simpan. Okey. Okey. So ada 4 sini. 1, 2, 3, 4. Ada 8 lagi yang kita kena buat. Okey. Ada 8 lagi yang kita kena buat. Saya tunjukkan setengah sajalah sebab nanti panjang pula videonya nanti. Dan yang kedua kita kena buat, lepas selesai semua sekali, 1 hingga 8, kalau DG44 tadi dekat Word ni, kita ada sampai 4, 5, 6, 7, 8. Okay, sampai ada 8. So, kita kena siapkan semua, kena copy paste semua sampai ada keluar 8. Barulah kita pergi ke perkara yang ketiga yang kita kena buat, iaitu yang ni 44 ni. Okay, yang 44 ni kita klik 44. Kalau kita 41 dia akan keluar 41 lah. Okay, yang ni kita contoh saya berada di 44. Kita klik, kemudian kita pergi ke 48. Bila kita pergi ke 48, kosong sini kan. Okay, kosong. Kita kena buat benda yang sama dekat 44 tadi tu. Yang ni kena copy paste. Kita kena buat benda yang sama dekat 48, 52 dan 54. Benda yang sama kita kena buat. Tapi untuk tidak membebankan kita, dia dah sediakan satu shortcutnya. Contoh saya buat saya tunjuk contoh 48. Sekarang tadi kan 44. Kita dah buat tu. Kita pergi ke grade yang seterusnya, 48. Untuk 48 dia tak ada tulis apa-apa. Ada butang tambah. Jangan kita tekan tambah. Jangan. Kita tekan salin accountability. Yang ni maksudnya dia salin daripada yang kita buat dalam 44 tu. Okey, tekan salin. Tekan salin. Kemudian dekat atas ni, grade jawatan ni, dekat kita nak salin dari yang mana? Dekat tadi kita buat 44, maka kita salin dari yang 44 lah. Dekat sini 44. Tekan 44. Tekan je salin. Bahasa Melayunya salin, bahasa Inggerisnya copy. Okay, tekan je copy. Dia akan keluar dekat sini. Dia akan keluar kat sini yang kita dah buat tadi. Saya tak nak tekan dulu sebab saya belum buat habis sampai ke 88 semua tadi tu. Ni bila dah selesai semua 8 tadi, kita buat yang ni lah. Tekan salin, dia akan keluar kat sini. Tekan saja simpan ni. Okey. Tekan saja simpan. Tekan keluar. Okey. Kemudian pergi pula kepada 52. Sama juga macam tadi.
tekan salin accountability, pilihlah yang 44 tadi itu, tekan salin, dia akan keluar rekodnya di sini, tekan simpan. Kemudian keluar, pergi lagi kepada 54. Tekan dekat salin accountability ni, keluar satu pop-up menu, pilih 44, tekan salin, dia akan keluar semua yang kita dah buat 88 perkara tadi tu, tekan simpan. Okey, tekan simpan. Lepas tu keluar. Okey. Kalau yang 41 samalah. Copy yang daripada 41 tadi tu. Okey, tekan copy lah daripada yang 41 tadi tu. Kalau 41. Dan kalau 41 ni maksudnya dia kena buat untuk 44, 48, 52, 54. Kalau yang 44 tadi dia hanya kena buat untuk 48, 52 dan 54 sahaja. Macam tu cara dia. Okey, selesai untuk accountability. Kita pergi pula kepada dimensi. Sama juga macam tadilah. Dimensi, masukkan, tekan tambah. Tekan tambah, apa yang dia minta sini, dimensi, kita tengok cari balik dalam Word yang kita download tu. Dekat mana dia punya dimensi tu. Ni first time saya tengok ni. Dekat mana dimensi dia ni. Sekejap saya cari dulu. Dimensi. Mungkin bawah ni kot. Ni dimensi. So, sini satu. Sini nyatakan kelas dan bilangan murid bagi setiap kelas. So, kita isilah dekat Hermes ni. Contohnya sini dimensinya. Alamak. Besar. Pilihan dia agensi, akta berkaitan, intervensi, JK, urus dia, kajian kertas, keluasan tanah, kesatuan persatuan khusus, lain-lain, kontrak, pegawai bawah seliaan, keliling, pemegang beasiswa, peringkat mesyuarat, pejawatan, pegawai pendidikan. Yang kita sini dimensi ini bilangan murid, masa. Saya rasa yang ni kita letak lain-lain. So sini ni kita masukkan kita punya ni bilangan murid yang dipertanggungjawabkan. Copy saja yang ni, Ctrl C, pergi ke sini, Ctrl V, buang nombor 1 ni. Kemudian scope dia ni, yang ni kita masukkan bilangan murid yang dipertanggungjawab bagi setiap kelas. Nyatakan kelas dan bilangan murid bagi setiap kelas. So macam saya contohnya 3A, bilangan murid berapa orang? Contohnya 3A 13 orang. Contoh. Okey, 3B bilangan muridnya contohnya 18. Okey, kemudian 3H 3F bilangan murid dia contohnya 25. 3H bilangan murid contohnya 24. Dan 3L bilangan muridnya contohnya 26. Selesai satu, tekan tambah lagi. Yang kedua ni pula, masa PDP mengikut surat kelainan ikhtisas yang sedang dikuatkuasakan. Alhamdulillah, excuse me. Alhamdulillah. Yang ni pun sama juga, kita tekan saja lain-lain. Lain-lain, isikan dalam ni, copy yang ni. Copy yang ni. Ctrl C, pergi dekat Hermes, Ctrl V. Okey, so kita letakkanlah masa PDP. Contohnya saya ada berapa waktu? 24 kat sini.
Sekejap lah. Okey, saya ada 24. Okey, tekan lagi tambah. Masukkan lagi yang ketiga. Kelab Satuan Badan Beruniform yang dipertanggungjawabkan. Okey, Ctrl C. Ambil pilihan, ambil lain-lain. Masukkan yang kita copy tadi tu, Ctrl V, kelab satuan pula. Okey, kelab satuan, masukkan kelab apa? Contohnya Kadet Remaja. Salah. Kadet Polis. Kadet Polis. Yang keduanya kelab pendidikan Islam. Okey, dah habis 3 untuk dimensi. So, simpan. Okey. Okey. Selesai. Untuk dimensi. Pergi pula kepada kelayakan akademik. Kelayakan akademik, tekan tambah. Tak dapat, tekan kemas kini. Kita tengok dekat sini, kelayakan akademik. Kita masukkan kelayakan akademik kita masing-masing lah. Okey, contohnya Ijazah Sarjana Muda. Simpan. Kod. Okey. Okey. Kelayakan akademik sudah. Kalau ada lagi, tambahlah. Okey, kalau ada lagi, tambah. Kemudian kompetensi. Tekan kemas kini. Kemudian kita tengok rujukan kita dekat Word yang kita download tadi tu, kompetensi. So sini 44-nya. Saya yang 44 kena letak yang ni lah. Kalau 48, ambil yang 48 ni. So kita tengok sama ada kena ambil satu persatu ke macam mana. Saya rasa satu persatu juga ni. Okey, so copy satu persatu. Pedagogi isi kandungan mata pelajaran, Ctrl C, pergi balik kepada Hermes, Ctrl V, buang nombor 1, tambah. Dekat nombor 2 pula, pergi balik dekat Word, kita copy pula nombor 2, Ctrl C, pergi balik dekat Hermes, Ctrl V, buang nombor 2, tekan tambah. Dekat nombor 3, ambil poin yang ketiga, Ctrl C, pergi balik dekat Hermes, Ctrl V, buang nombor 3, tekan tambah. Pergi ke nombor 4 dekat Word, copy nombor 4, Ctrl C, pergi balik dekat Hermes, Ctrl V. Untuk nombor 4 kita buang, tekan tambah lagi. Yang kelima, copy. Alah, banyaknya pula copy semualah, senang. Ctrl C, tekan sini, Ctrl V. Nak sangat. Nombor 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Nombor 5 dah. Okey. Ambil pula nombor 6. Pastekan nombor 6. Ambil pula nombor 7. Pastekan di nombor 7. Ambil pula nombor 8. Pastekan dekat nombor 8. Ambil lagi nombor 9.
paste dekat nombor 9, ambil yang nombor 10, paste dekat nombor 10. Dah selesai, tekan simpan. Simpan, okey. Okey. Selesai untuk kompetensi. Pergi kepada pengalaman pula. Okey, pengalaman. Kompetensi tadi dah ada lah. Nah, pergi kepada pengalaman pula. Pengalaman apa yang perlu diisi? Ini pengalaman. Copy ni sajalah kot. Ctrl C. Kalau GC, ambil yang GC ni. Okey. Kalau guru biasa, ambil yang ni. Copy saja. Ctrl C untuk tempoh perkhidmatan tidak kurang 8 tu. Kita letaklah dekat sini. Tekan kemas kini. Kita masukkan di sini. Ctrl V. Okey, tempoh pengalaman kerja, masukkanlah berapa tahun pengalaman kerja kita. Letak nombor saja, tak perlu letak tulisan tahun tu. So, contoh saya 14 tahun. Tekan simpan. Okey. Okey. Okey, untuk pengalaman sudah. Pengesahan pula. Okey, untuk pengesahan kita tinggalkan sahaja, tinggalkan kosong. Juga bahagian jana dokumen JD pun jangan klik. Okey, jangan klik. Untuk pengesahan dan jana dokumen JD kita tinggalkan, jangan klik. Okey. Tambahan tadi saya sebut tentang accountability tu. Kita kena buat untuk grade-grade seterusnya. Contoh kalau 41 kena buat juga untuk 44, 48, 52, 54. Kalau kita di 44 kita kena buat untuk 48, 52, 54 dengan cara copy kan. Contoh lagi sekali. Begitu juga dengan tab untuk dimensi ni. Untuk dimensi pun dia ada tulis sini 44 kan. Sama juga kita dah buat yang ni. Okey. So kita buat juga untuk 48, 52 dan 54. Contoh 48. Okey, tiada rekod. Kita tekan salin dimensi. Kemudian kita salin daripada mana? Kita salin daripada 44. Okey, tekan salin. Adakah anda pasti? Okey. So dia salin. Kemudian maklumat berjaya disalin. Kemudian tekan simpan. Okey. Okey. Selesai untuk 48. Dah ada sini. Sama macam 44 tadi dah. Okey. Begitu jugalah seterusnya. 52 pun sama juga. Saya tak pastilah. Tapi saya Kak Gaya sebut macam ni lah. Kena salin juga untuk dimensi ni. So salin untuk dimensi. Lagi sekali. Untuk 52 pula. 52. Salin dimensi. Tekan. Pilih lah. Sama ada 44 ke 48 ke. Tak kisahlah. Tekan je. Okey. Salin. Okey. Okey. Tunggu sekejap. Ada keluar. Tekan simpan. Tekan okey. Tekan okey. So keluar juga untuk 52. Dan last 54. Kita tekan lagi sekali. Salin dimensi. Pilih salah satu daripadanya. Sebab benda semua empat-empat tu sama. Tekan salin. Tekan okey. Maklumat berjaya disalin. Tekan okey. Tekan simpan. Tekan okey. Berjaya disimpan. Okey.
So maksudnya di sini 54 kita dah ada maklumat ya, 52 pun ada maklumatnya, 48 pun dah ada maklumatnya, 44 pun dah ada maklumatnya. Begitulah macam accountability tadi pun sama juga daripada 44 yang kita buat 8 tadi kan. Saya tak copy sebab saya tak sampai 8 lagi. Okay, daripada maklumat semua yang kita copy tu, kita pergi ke, dah siap semua yang ni tadi, yang 44 tadi dah siap semua sampai ke 8. Kita pergilah kepada 48. Dekat sini kosong. So tekan salin accountability. Ambil yang 44 tadi tu ni. Tekan salin dan ikut arahan seterusnya, dia akan keluar paparan dekat sini. Tekan simpan. Okay, tekan simpan. Bila dah simpan, pergi ke 52, buat perkara yang sama juga. Salin, pilih salah satu, tekan salin. Dia akan tanya, dia akan tu ikut arahan dia saja, keluar paparan dia di sini, tekan simpan. Okey. Kemudian yang ketiga pula, iaitu 54 pula. Sama macam tadi juga, tekan salin, akan keluar pop-up menu. Pilih salah satu daripadanya, ambil yang 44 pun boleh, tekan salin, ikut arahan, tekan OK je ke. Kemudian tekan simpan. So dia akan copy semua accountability yang kita dah buat dalam 44 tadi tu. Mana? Yang kita dah buat dalam 44 tadi. Ni yang sampai 8 yang kita copy paste banyak tadi tu. Semuanya akan ada dekat 48, 52 dan 54. Itulah cara dia. Okey, itu sahaja. Harap dapat membantu. Kalau ada masalah tu bolehlah tanya. Kalau saya cubalah bantu setakat yang saya dapat. Okey, terima kasih.